Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Akram bin Zailami dari kos ISM Usuluddin dengan kepujian SEM 2. Baiklah, hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 6 akan membentangkan tajuk berkenaan dengan Mizanun Sarfiyun. Al-mizanun sarfiyun wa asasun min asasatin ilmi saraf. La hazul ulama'un saraf an mu'azzimun usulil kalimatin lugatin arabiyyah tatakawwanu min salasatin ahruf liza faqad ikhtiyarat mada fa'ala salasiyatun litakuna waznan lihazal usul haisu an fa taqabbalal hurfin awal wal ain taqabbalal hurfin sani wal lam taqabbalal huruf salis. Wazan adalah asas daripada asas ilmu saraf, dan huruf asas wazan adalah fa, ain dan lam. Mari kita tengok contoh yang berada di bawah. Yazhabu, wazan dia adalah yaf'alu. Huruf asal dia adalah zahaba, dan huruf tambah dia adalah huruf ya. Yang kedua, musyahidu, wazan dia adalah mufa'ilun. Dapat kita lihat di sini huruf asal adalah sya, ha dan da, dan huruf tambah dia adalah mim dan alif. Seterusnya, istiqdama, istif'ala, huruf asal dia adalah qadama, dan huruf tambah dia alif, sin dan ta. Yang seterusnya adalah basmala, wazan dia adalah fa'alala. Dan ini adalah dalam fi'lun mujarrad rubai yang akan diterangkan oleh pembentang seterusnya. Sepatutnya ada 3 kalimah saja, tapi yang ni untuk yang tertentu fi'il mujarrad dia ada 4 huruf. Jadi huruf asal dia fa'alala. Yang seterusnya adalah madda, wazan dia adalah fa'ala. Sini ada syaddah untuk special case juga. Jadi huruf asal dia jadi madada, jadi fa'ala. Yang terakhir adalah rodin, wazan dia adalah fa'ala. Sini dia hazaf huruf ya, patutnya berbunyi, patut huruf asal dia adalah rodiyun. Jadinya dia hazaf huruf ya, tapi wazan akan ikut kalimah asal fa'ilun, ikut kataan rodiyun. Baiklah, tajuk wazan sarfiyun, mizanun sarfiyun, kita akan kaitkan dengan fi'lun mujarrad yang akan diterangkan oleh pembentang seterusnya. Fi'lun mazid sulasi, fi'lun mazid rubai, dan mizanun ism. Takat itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Nama diberi Muhammad Hilmi Faizul bin Zainal, nombor metrik 061751. Jadi tanpa membuang masa, kita terus kepada definisi fi'lul mujarrad. Jadi fi'lul mujarrad wa huwa ma kanat ahruf kullaha asliyah. Jadi dalam definisi ini membawa maksud bahawa dalam setiap perkataan tersebut mempunyai huruf-huruf yang asli. Jadi dalam setiap perkataan itu, huruf-huruf yang terdapat dalam perkataan itu adalah huruf-huruf yang asli. Jadi untuk kita mengenali fi'il mujarrad ini dengan lebih dalam, kita terus
kepada contoh-contohnya, yakni misalnya. Di mana misal yang pertama ini ialah fahima at-tilmizu ad-darussa. Jadi maksudnya adalah murid memahami pelajaran. Jadi perkara pertama untuk kita mengenali fi'lul mujarrad ialah namanya juga adalah fi'lul mujarrad. Jadi ia mesti terdiri daripada fi'il. Jadi yang pertama kita mesti mengenali di manakah fi'il dalam sesuatu ayat tersebut. Jadi dalam ayat ini fi'ilnya ialah fahima. Jadi fahima ini maksudnya adalah faham, memahami. Jadi seterusnya fahima ini ada berapa huruf? Kita kira sama-sama. Fa 1 huruf, ha 2 huruf, mim 3 huruf. Jadi ini adalah fi'lus sulasi. Jadi untuk kita mengenali adakah setiap huruf ini adalah asli ataupun tidak, ia berkaitan dengan maksudnya. Jadi fahima ini adalah memahami. Jadi ia kena dengan konteks ayat tersebut, di mana murid memahami pelajaran. Jadi contohnya kalau kita buang 1 huruf, di mana kita buang fa, jadi hima sahaja. Apakah maksud hima? Walaupun ia ada maksud, tapi ia tidak kena dengan konteks ayat tersebut. Macam fahimah, memahami. Murid memahami pelajaran. Kita faham. Murid memahami pelajaran. Jadi kalau kita buang fa, hima sahaja tidak membawa maksud. Samalah juga dengan jika kita buang ha ataupun buang mim. Jadi ia tak kena dengan maksud konteks ayat tersebut. Jadi ketiga-tiga huruf fahima ini, fa, ha, mim ini adalah huruf asalnya. Huruf asalnya dan ia dinamakan sebagai fi'lus sulasi al-mujarrad. Okey. Jadi yang seterusnya, contoh yang kedua ialah harjama ar-ra'i al-ibila. Maksud dia pengembala mengumpulkan unta. Harjama ini bermaksud mengumpulkan. Jadi harjama ini mempunyai berapa huruf? Ha 1 huruf, ra 2 huruf, jim 3 huruf, mim 4 huruf. Jadi jika kita buang 1, contohnya kita buang ha. Jadi rojama. Rojama maksud dia apa? Rejam. Jadi maksud rejam itu, maksud rejam itu tidak kena dengan konteks ayat ini. Asalnya maksudnya adalah pengembala mengumpulkan unta. Bila kita buang ha, jadinya pengembala merejam unta. Jadi ia sudah lari daripada konteks maksud ayat tersebut. Asalnya ia adalah pengembala mengumpulkan unta, bukannya pengembala merejam unta. Jadi di sini harjama ini ha huruf pertama, ra huruf kedua, jim huruf ketiga, mim huruf keempat. Jadi ia terdapat 4 huruf. Jadi keempat-empat ini adalah huruf asli dan dinamakan sebagai fi'lur rubai al-mujarrad. Kerana apa? Kerana jika kita buang 1 huruf, ia tidak akan membawa maksud konteks yang bertepatan dengan ayat tersebut. Jadi insya-Allah itu sahaja serba sedikit penerangan daripada saya. Jadi tutup. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haziq Azri bin Zulkifli dan nombor metrik saya adalah 060323. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang mizan al-isim di bawah tajuk mizan saraf. Contoh ayat yang saya berikan adalah kataba Ahmad kitaban. Menulis Ahmad sebuah buku. Jadi mari kita tengok apakah mizan isim di sini. Mizan isim di sini adalah kitaban. Ada 7 perkara yang perlu kita ambil tahu untuk mengenali mizan isim ini. Yang pertama, adakah kitaban ini, perkataan ini isim ataupun fi'il? Isim am fi'il? Maka kitaban ini adalah isim, maka akan terjadilah mizan isim. Yang kedua, mal huruf asliyah fi kitaban. Apakah huruf asal di dalam kitaban, iaitu kataba. Yang ketiga,
mal huruf az-ziyadah fi kitaban, apakah huruf penambahan di dalam perkataan kitaban, iaitu alif selepas ta dan alif selepas ba. Jadi kitaban, alif wal alif. Yang keempat, ma wazan kataba, apakah wazan bagi perkataan asal dia kataba? Wazan dia adalah fa'ala. Dan apakah wazan, ma wazan untuk perkataan kitaban pula? Maka wazan ni adalah fi'alan. Yang keenam, atauzanul asma' kama tauzanul af'al, apakah sama kata nama dengan kata perbuatan? Ya, sama. Hal, dan yang terakhir, hal yutabiq al-waznu al-isim mawzun, padan tak wazan isim mawzun? Maka jawapan dia ialah ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muslim bin Mukhtar, nombor metrik 061736. InsyaAllah saya akan terangkan tajuk al-fi'lul mazid, fi'il yang ada penambahan. Ta'rifuhu al-fi'lul mazid huwa kullu fi'lin zaidin ala ahrufihi al-asliyatu harfun aw harfani aw thalathatu ahrufihi. Ta'rifnya ialah fi'il mazid ni dia adalah semua fi'il yang ada penambahan ke atas huruf-huruf asli, sama ada satu huruf ataupun dua huruf ataupun tiga huruf. Al-fi'lul mazid as-sulasi, fi'il yang ada penambahan yang asalnya tiga huruf. Al-fi'lul sulasi al-mazid biharfin yusabu ala salasat awzan wa hiya, fi'il yang asalnya tiga huruf dan ditambah dengan satu huruf. Yusabu ala salasat awzan, yang terbina di atas tiga wazan. Yang pertama ialah di atas wazan af'ala, yang kedua atas wazan fa'ala, dan yang ketiga atas wazan fa'ala. Okay, mari kita lihat yang pertama, wazan af'ala, asalnya fa'ala bi ziyadatul hamzah fi awwalihi, ditambah dengan huruf hamzah pada awalnya. Jadi af'ala. Contoh lain, misal askata. Yang kedua aq'ada. Okey, kita pergi yang ketiga atas wazan fa'ala bi tad'ifihi 'ainihi, digandakan huruf ain, sabdu tu. Asalnya fa'ala, dan bila disabdu ada dua ain, fa'ala. Contoh misal mazdaqa, kassara. Yang ketiga atas wazan fa'ala bi ziyadatul alif ba'da fa'ihi, ditambah huruf alif selepas huruf fa'. Asalnya fa'ala ditambah huruf alif pada selepas huruf fa' tu, jadi fa'ala. Contoh lain misal hawara, dha'afa. Okey, kita pergi yang kedua. Tadi ditambah satu huruf, ini yang kedua pula. Amma al-fi'lu sulasi al-mazid bi harfain yusawu ala khamsati awzan hiya, adapun fi'il yang asalnya tiga huruf dan ditambah dengan dua huruf, ada penambahan dua huruf yang terbina di atas lima wazan. Yang pertama in fa'ala, atas wazan in fa'ala bi ziyadatul hamzatu wan nun fi awwalihi, ditambah dengan huruf hamzah dan nun pada awalnya. In fa'ala jadi in qalab. Contoh lain in qalaba. Yang kedua atas wazan ifta'ala bi ziyadatul hamzah wat ta, ditambah dengan huruf hamzah dan ta. Ifta'ala. Contoh lain ijtama'a. Yang ketiga atas wazan tafa'ala bi ziyadatul ta wa tad'iful ain. Contoh lain tajamma'a, tafa'ala tajamma'a, ditambah dengan huruf ta dan digandakan huruf ain, sabdu. Okey, yang keempat tafa'ala bi ziyadatul ta wal alif, ditambah dengan huruf ta dan alif, tafa'ala. Contoh lain misal tarasada,
Okey, yang kelima yang terakhir pada fi'il sulasi al-mazid biharfain. Yang kelima if'ala bi ziyadatul hamzah wa tad'iful lam, ditambah huruf hamzah dan digandakan huruf lam. Contoh if'ala. Contoh di sini silap sikit. Ihmarra, bukan terjemaah tu. If'ala ihmarra. Okey, baik. Kita pergi yang ketiga. أما الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف يصاب على أربعة أوزان. Ada fi'il yang asalnya 3 huruf dan ada penambahan 3 huruf yang terbina di atas 4 wazan. Jadi yang pertama tadi 1 huruf, lepas tu 2 huruf, dan ni yang penambahan 3 huruf. Okey, kita tengok wazan yang pertama atas wazan istaf'ala. Istaf'ala bi ziyadatul hamzah was-sin wat-ta, 3. Ditambah huruf hamzah, huruf sin dan huruf ta. Contoh lain, misal istaqbala. Istaf'ala istaqbala. Okey, baik. Yang kedua atas wazan if'ala bi ziyadatul hamzah wal wan wa takrirul ain. Ditambah dengan huruf hamzah, waw, dan diulang ain, huruf ain 2 kali lah maknanya. Contoh lain, misal i'shawshaba. Yang tadi wazan if'ala, pada huruf wazan ain tu 2 kali. Pada contoh yang kedua ni shin, huruf shin, i'shawshaba 2 kali shin. Wa takrirul ain, diulang pada ain tu. Okey, yang ketiga wazan if'awala bi ziyadatul hamzah wa tad'iful waw wa huwa yasta'milu qalilan. Atas wazan if'awala ditambah huruf hamzah dan digandakan huruf waw, dan wazan ni digunakan biasanya sedikit, penggunaannya sedikit. Contoh lain i'lawata. Okey. Yang keempat if'ala atas wazan if'ala bi ziyadatul hamzah wal alif wa tad'iful lam. Misal ikhdar atas wazan if'ala ditambah huruf hamzah dan alif dan digandakan huruf lam pada akhir kalimah if'ala. Jadi contoh lain ikhdar. Jadi sekian saja daripada saya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuari Rifai bin Abdul Halim, nombor metrik 061754. Hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang ar-rubai mazid biharfin. Kita pergi kepada maksud dia. Wa huwa mazidu fi harfun wahidun ala rubai al-mujarrad. Dengan kata mudahnya, iaitu kalimah yang ditambah dengan 1 huruf, maka dia menjadi ar-rubai mazid biharfin. Wa huwa babun wahidun wazanuhu tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan, iaitu wazan dia. Itu mauzanatu tadahraja yatadahraju tadahrujan wa alamah an yakuna madhihi ala 5 ahrafun bi ziyadati ta. Ini yang bermaksud dan tandanya adalah di fi'il madinya yang ada 5 huruf. Yang ada 5 huruf dengan ditambah ta pada awalnya. Maknanya dia bertanda dengan tandanya di fi'il madi yang mengandungi 5 huruf dan ditambah ta pada awalnya. Fi awwaluhu wa bina'uhu lil mutawa'ah nahu, dan bina'nya al mutawa'ah. Al mislu, contohnya dahrajtu al hajar fatadahraja zalikal hajju. Dan seterusnya kita pergi kepada rubai mazid biharfain.
وهو المزيد فيه بحرفين وهو مزيد فيه حرفان على رباعي المجرد وهو بابان. Jadi dengan kata mudahnya kalimah yang ditambah dengan 2 huruf maka dia dipanggil sebagai rubai al-mazid biharfain. Albab awal dia dipecahkan kepada 2 bahagian. Saya akan menerangkan satu saja. Yang pertama albab awal if'an lala yaf'an lilu if'in lalan mauzanatu ihron jama yahron jimu ihrin jaman wa alamatuhu an yakuna madhihi ala 6 ahruf biziyadatil hamzah fi awalihi wan nun bainal ain wal lam al ula wa bina'uhu limutawa'ah aidan. Mislu harajamtu al ibili fahron jama zalikal ibili. Yang dia lebih kurang daripada atas tu, cuma dia alamat an yakuna madhihi, tandanya di fi'il madinya ala 6 harf, ke atas 6 huruf. Dia 6 huruf. Sekian daripada saya. Terima kasih.